Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bila kita sama-sama memberikan setinggi-tinggi kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah yang Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini dapat lagi kita sama-sama berkumpul di atas tali bagi kita meneruskan bahasa telah pada buku yang kedua dan kita masuk pada Adar Susas. Jadi tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala, suara Ustaz putus-putus kan saya yang punya internet yang tak bagus ni? Saya rasa suara Ustaz yang putus-putus. Ustaz dah log out. Saya pun Saya tengok mesej. tak berjumpa. Ya, kalau saya Cuma tak boleh nak share balik abang. Sekejap tak saya bagi lagi sekali. Okay, sorry, dia ada masalah lain sikit sebab Asri berada kat masjid ni, tapi sebab mungkin ramai yang pakai line kat masjid ni, dia agak ni. Mudah-mudahan lepas tak ada je. Okey, boleh dah bagi semua. Okey. Belum lagi. Jadi alhamdulillah kita telah berada pada Adar Susadis. Kalau tuan-tuan boleh tengok kepada apa yang tuan-tuan printkan, kita Adar Susadis ya, Adar Susadis muka surat 36. 36, tapi pada hari ini kita tak pergi kepada bacaan, kita terus kepada muka surat 40. Tengok muka surat 40. Okey, muka surat 40, latihan yang ke-6. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok latihan yang ke-6. Iaitu sebelum ni pada 2 minggu yang lepas saya pernah membacakan kepada tuan-tuan berkaitan dengan fi'il madhi. Fi'il madhi iaitu kalau kita tengok fi'il madhi ni adalah perbuatan yang telah lalu, kan? Perbuatan yang telah lalu, kalau kita tengok bahasa Arab dia bermula dengan ganti nama huwa, zahaba. Kemudian kalau hiya zahabat. Kemudian anta zahabta, anti zahabti, ana zahabtu. Kan Ustaz terputus balik. Ustaz Zahid hilang. Ustaz punya Sekejap saya kena line sekejap tengok line yang mana okey. Dengar tak suara saya? Jelas tak? Sekarang okey. 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 Kita tengok anta huwa zahaba. Kalau hiya zahabat, anta zahabta, anti zahabti, ana zahabtu. Yang ni yang saya pernah bagi tuan-tuan daripada permulaan. Kalau huwa zahaba, huma zahaba, kan hum zahabu. Kemudian hiya zahabat, huma zahabata. Kemudian hunna
zahabna. Anta zahabta, Ta. antuma zahabtuma, Tuma. antum zahabtum, Tum. anti zahabti, antuma zahabtuma, antunna zahabtunna. Tunna. Kemudian kalau ana zahabtu, Zahabtu. nahnu Zahabna. zahabna. Yang ni maksudnya nanti kalau dalam kita baca dalam hiwar yang ada dalam Ad-Darsus Sadis, maka dia akan bincangkan, dia akan menggunakan banyak kalimah-kalimah seperti zahabat, zahabta, zahabti, zahabtu. Kalau zahabat maksudnya kalau tanpa kalimah hiya pun kita akan tahu itu digunakan untuk hiya. Contohnya zahabat. Dengan sendiri kita tahu itu adalah hiya. Kalau zahabta, terus kita akan ingat yang itu adalah anta. Anta zahabta. Kalau zahabti, maksud kita akan terus tahu bahawa itu adalah anti. Kalau zahabtu, contohnya kalau dalam ayat dia kata zahabtu, maka kita tahu itu adalah dhamir untuk ana. Ana zahabtu. Okay, kemudian Ustaz, nombor 6 tu kenapa dalam diagram dia mula dengan zahabat di atas, kenapa tak zahabah? Dia asalnya dia nak ajar kepada kita, bukan puan, dia nak ajar pada kita kalau kita tak jumpa baris, ini antara fi'il yang ada padanya ta. Dia nak ajar kita fi'il yang ada ta. Dia boleh jadi zahabat, dia boleh jadi zahabta, dia boleh jadi zahabti, dia boleh jadi zahabtu. Jadi dia tak nak kalau nanti tiba-tiba tak ada baris, kita tak tahu nak bezakan yang mana zahabta, yang mana zahabti, yang mana zahabta, yang mana zahabtu, yang mana zahabat. Jadi sebab tu dia letak ketiga-tiga atas tu dengan zahabat, zahab ada ta. Ta tu dia boleh jadi zahabat, ta tu dia boleh jadi zahabta, ta tu dia boleh jadi zahabti, ta tu dia boleh jadi zahabtu. Jadi apa pun kita kena tengok macam mana konteks ayat tu untuk kita membezakan sama ada dia zahabat, sama ada zahabta, sama ada zahabti ataupun zahabtu. Nanti dia akan bagi kita latihan yang mana dengan latihan yang ada kita dengan sendirinya kita boleh mengetahui bahawa yang ni zahabta ke, zahabat ke, zahabti ke, zahabtu ke. Jadi dekat situ nanti atas kemahiran kita dengan kita memahami jumlah ataupun kita memahami konteks ayat yang ada. Okey, faham. Terima kasih. Fahim tu. Okey. Contoh kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok pada yang kelima tu, latihan yang kelima. Kan? Macam mana kita nak tahu yang tu zahabtu ke, zahabat ke? Jadi dekat sini inilah yang kita kena tahu. Kalau ana, dia akan jadi apa? Zahabtu. Jadi ana zahabtu ila matar. Okey, kalau dekat situ dia ada kalimah Yusuf. Apa kalimah yang sepatutnya pada nombor 2 tu? Zahabah. La anta Yusuf. Zahabat. Zahabta. Sebab kita bercakap dengan Yusuf. Okey. Kan? Dia tak akan jadi huwa sebab sekarang ni semua ada ta. Sama ada anta, anti ataupun ana ataupun hiya. Okey. Yang ketiga, ukhti. Zahabati. Zahabat. Zahabat. Okey, yang keempat. Zahabati. Azhabati. Macam mana kita tahu azhabati? Sebab kita sedang bercakap dengan Fatimah. Kan? Dia kata dia tengah bercakap dengan Fatimah. Ya Fatimah. Kan? Kalau hiya, kita tak bercakap. Hiya ni kita cerita tentang seseorang. Sebab tu dia kata hiya huwa adalah dhamir ghaib. Sebab kita bercakap tentang orang yang tak ada depan kita. Kalau dhamir mutakallim, kita yang bercakap. Kalau dhamir mukhatab, kita bercakap dengan orang tu. Sama ada anta, anti, antum, antuma. Boleh? Ya. Okey.
Okey, kemudian kita pergi kepada nombor 9 muka surat 41. Muka surat 41. Okey, saya dah boleh share ni. Muka surat 41. Okey, muka surat 41 yang ni juga kita telah ambil sebelum ni, iaitu berkaitan dengan dhamir hu, kan? Kalau hu ni untuk apa? Untuk huwa. Huwa, ahsan. Kalau hum? Mereka. Mereka untuk hum lah, kan? Maksudnya kalau kita bercakap dengan Laki. mereka lelaki, hum. Lelaki, Okay. ya. Mereka perempuan. Dia perempuan. Iya. Perempuan. Dia. Okey, kalau hunna untuk Mereka perempuan. mereka perempuan. Mereka Okey, perempuan. contohnya soalan yang dia bagi dekat situ. Ara'aita hamidan? Adakah kamu nampak Hamid? Maka kalau kita nampak, kita akan cakap ya, na'am. Ra'aituhu. Saya nampaknya. Nampak dia. Sebab Hamid ni adalah huwa. Huwa dekat situ dia akan jadi hu. Ara'aita hamidan? Kalau saya kata ara'aita hajiwan, adakah kamu nampak hajiwan? Naam, saya nampak. Jadi sampai tak perlulah saya cakap ra'aitu hajiwan. Jadi saya terus tukar ra'aitu. Saya nampaknya. Nampak? Hu tu kembali kepada Hamid. Hu kembali kepada hajiwan. Okey. Kalau ramai kumpulan ara'aita hamidan wa Hishaman wa Aliyan, adakah kamu nampak Hamid, Hisham dan Ali? Jadi mereka ni adalah sekumpulan lelaki. Jadi saya kata na'am ra'aituhum. Ya, saya nampak mereka. Jadi saya tak perlu nak ulang. Na'am ra'aitu Hamid, Hisham wa Ali. Tak. Jadi saya cukup mengatakan ra'aituhum. Saya nampak mereka. Hum ini kembali kepada siapa? Kembali kepada Hamid, Hisham dan juga Ali. Okey. Kalau saya bercakap dengan seorang perempuan. Okey, saya kata ara'aiti Zainab? Adakah kamu nampak Zainab? Katalah saya bercakap dengan Puan Fakhriyah. Ara'aiti Zainab? Adakah kamu nampak Zainab? Maka Puan Fakhriyah akan jawab na'am. Ra'aituha. Ha tu kembali kepada siapa? Kembali kepada Zainab. Dan sini tidak semestinya kita boleh gunakan ara'aiti. Kalau saya bercakap dengan Haji Wan, maka saya kata ara'aita. Ara'aita. Dia tidak semestinya bila nama Zainab kena ara'aiti. Tidak. Tengok dengan siapa kita bercakap. Kalau kita bercakap dengan lelaki, ara'aita. Kalau kita bercakap dengan seorang perempuan, ara'aiti. Fahim Tum? Fahimna. Yang penting nama selepas tu. Ara'aiti Muhammad ke, ara'aiti Zainab ke. Okey, itu yang akan mengubah jawapan kita sama ada na'am, ra'aituha ataupun ra'aituhu. Fahim Tum? Fahimna. Fahim tu. Okey. Ni saya nak kena ulang sikit. Dia kenapa fathah selepas ara'aiti Zainaba? Sebab dia mamnu' minas sarf. Oh, okey. Kan? Mamnu' minas sarf asalnya dia adalah ara'aiti Zainaba. Zainaba ni dia jadi mudhaf, mudhafun bukan mudhaf, dia jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih dia tetap baris atas. Tapi Zainab ni mamnu' minas sarf, tapi baris atas tu sebab dia jadi yang kena tengok. Kan sebelum ni kita ada bincang, ada fa'il, kemudian ada fa'il, ada maf'ul. Fa'il tu pelaku. Okey, fa'il tu pelaku. Fa'il perbuatan, fa'il tu pelaku, maf'ul tu orang yang benda yang kena. Contohnya ara'aiti. Adakah kamu lihat siapa? Zainab. Jadi Zainab ni dia jadi maf'ul. Benda yang kena lihat. Jadi bila benda kena lihat dia kena baris atas. Fahim Tum? Fahimna. Fahimna. Okey. Kemudian yang keempat, ara'aiti Zainaba wa Aminata wa Su'ada. Adakah kamu nampak Zainab, Aminah dan Su'ad? Jadi jawapan dia na'am ra'aituhunna. Kenapa hunna? Sebab mereka perempuan. Okey. Jadi
perbincangan yang akan ada dalam Ad-Darsus Sadis adalah ganti nama kepada hu, huwa, hu, hum, hiya, ha. Lepas tu kemudian hunna, dia akan tetap hunna lah. Okey, kemudian kita yang ni boleh faham? Hal fi soal. Fahimna. Fahimtum? Fahimna. Okey, alhamdulillah. Okey, kalau dah faham, kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan adik-beradik kepada Inna. Kan sebelum ni, siapa kita ulang kaji balik. Apa tugas Inna? Menasabkan isim. Menasabkan isim, merafakkan Khabar. bukan menasabkan mubtada. Kan? Merafakkan khabar. Dan bila mana ada Inna, maka mubtada tu dia tak akan jadi mubtada, dia akan tukar menjadi isim Inna. Dan khabar itu akan menjadi khabar Inna. Contohnya, Muhammadun mujtahidun. Bila masuk Inna, dia akan jadi Mujtahidan. Inna Muhammadan mujtahidun. Okay. Inna Muhammadan mujtahidun. Dan Inna ni dia ada adik-beradik. Ingat tak? Adik-beradik Inna. Apa antara adik-beradik Inna? Antaranya adalah Anna. La'alla. Lagi? Lakinna. Lagi? Ka'anna. Okey, yang ni yang kita dah ambil. Antara adik-beradik Inna yang lain adalah azunnu annahu. Anna adalah adik-beradik Inna. Okey, kat sini dia kata Inna min akhawatu Inna adalah Anna. Anna ni dia tetap juga sama juga untuk litakid, untuk kita menegaskan atau untuk kita mengisbatkan ayat penegasan. Okey, contohnya dekat sini huwa maridun, dia sakit. Kemudian bila kita nak mengatakan saya rasa, azunnu kat sini bermaksud saya rasa. Ataupun zon. Ikan yang kita kata zon kan. Kau ni selalu husnuzon, selalu rasa buruk sangka, ataupun selalu husnuzon, kena bersangka baik. Zon ni maksudnya sangka ataupun rasa. Okey, dekat sini bila kita ada satu penyataan, dia kata huwa maridun, dia sakit, maka kita nak kata saya rasa sesungguhnya dia sakit. Maka dia akan sebut azunnu annahu anna huwa kan, tapi sebab anna huwa dia tak akan sebut anna huwa, dia tukarkan huwa kepada hu, jadi azunnu annahu maridun. Azunnu annahu maridun. Okey. Dekat mana isim inna anna? Siapa tahu mana isim anna? Maridun. Hu, ahsanti. Hu tu adalah isim anna. Sebab asalnya annahu, anna huwa kan, tapi huwa kita takkan nak sebut anna huwa, kita tukarkan huwa kepada hu. Annahu maridun. Kalau kita i'rab dia, dia akan jadi hu itu adalah isim anna. Okey, maridun dia akan jadi khabar kepada anna. Habis kenapa hu tu tak ada baris atas? Sebab hu dia adalah satu benda yang tidak boleh berubah. Macam mana pun keadaan dia, itulah juga dia hu. Maka hu itu dia berada pada isim anna yang isim anna yang sepatutnya dia berbaris hadapan, tetapi sebab hu ini dia dipanggil sebagai mabni, sesuatu yang tidak boleh berubah, maka dia tetap jadi annahu. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Al-mudarrisu majaa. Al-mudarrisu majaa. Majaa maksudnya tidak datang. Guru majaa, tidak datang, maksudnya tidak hadir. Kan? Ma adalah harf nahi ataupun harf maksudnya harfun nafi, bukan nahi, nafi. Harfun nafi. Jaa adalah
fi'il madhi. Ma jaa. Al-mudarrisu ma jaa. Kemudian kita nak letakkan seolah-olah kita rasa azunnu kan. Contohnya saya lambat. Saya masuk lambat tu, kemudian Haji Wan pun dia cakap azunnu annal mudarrisa ma jaa. Azunnu, saya rasa, annal mudarrisa, sesungguhnya cikgu ma jaa, tak datang. Jadi al mudarrisa tengok baris apa? Jadi dia baris atas. Kenapa? Sebab setiap mubtada yang ada di hadapannya anna, maka dia akan menasabkan mubtada. Jadi dia akan tukar kepada al-mudarrisa jadi fi'il ataupun jadi isim. Anna mansub. Mansub ni maksudnya baris atas. Okey. Boleh? InsyaAllah. Fahim tum? Fahimna. Anna mudarrisa ma jaa. Ma jaa ni dia tetaplah tak boleh berubah sebab dia bukan isim, tetapi dia adalah jumlah. Ma jaa, dia jumlah yang ada padanya harfu nafi dan juga jaa adalah fi'il madhi yang mana dia kembali kepada ma jaa. Jaa siapa? Jaa mudarris kan. Jadi al mudarrisa isim kepada anna, ma itu harfu nafi, jaa fi'il madhi. Al jumlah ma jaa fi mahalli raf'i khabar anna. Itu kalau kita ni lah maksudnya jumlah ataupun ayat ma jaa itu sebenarnya dia berada pada tempat khabar anna yang sepatutnya dia berbaris depan. Boleh faham? InsyaAllah. Ada soalan? Dia kira jumlah fi'liyah sebagai khabar ana. Dia jumlah fi'liyah sebagai khabar jumlah fi'liyah fi kepada mahalli raf'i. Fi mahalli raf'i khabar anna. Dia maksudnya asalnya dekat situ dia mesti huruf isim, tetapi sebab sekarang ni dia datangkan jumlah. Jumlah ni adalah ayat. Jadi ayat ni sebenarnya dia berada pada tempat baris atas yang menggantikan kepada mubtada khabar kepada anna. Okey, nanti kita akan ambil lah sikit demi sedikit insya-Allah lama nanti tuan-tuan faham. Tapi yang pentingnya saya nak bagi tahu bahawa anna ini sama tugas dia seperti inna dan dia adalah adik-beradik inna. Kalau ada anna di hadapan kemudian datang selepas itu mubtada, maka dia akan baris atas dan khabarnya mesti berbaris hadapan. Okey, fahim tum? Fahimna. Okey, kemudian kita pergi kepada maklumat yang seterusnya iaitu nombor 11. Okey, nombor 11 ni adalah bilangan. Kalau sebelum ni kan kita dah ambil nombor 11 sampai nombor 20. Dan dia punya penjodoh bilangannya adalah muzakkar. Contohnya ahada asyara taliban. Ahada asyara taliban. Okey. Isna asyara taliban. Ingat tak yang sebelum ni? Yang kita ambil kalau kita tengok balik ada berapa kejap ahada asyaratan dia tak boleh asyaratan, dia asyarah. Kena tengok balik yang mana hari kita ambil. Okey, tengok muka surat 23. Masing-masing buka muka surat 23. Okey. Muka surat 23, latihan yang ke-8. Ingat tak ada yang tanya, okey Ustaz, yang ni untuk muzakkar. Kalau taliban, kalau talibatan macam mana? Yang ni kita bincangkan, ahada asyara taliban, kalau ma'dud dia, bilangan yang benda yang kena bilang itu adalah muzakkar. Kan? Qalaman contohnya. Maka kita akan ahada asyara. Ahada asyara taliban. Tetapi kalau yang kita nak bilang tu adalah muannas,
Kan talibatan. Okey, jadi dia akan berubah menjadi ihda asyrata. Cuba tengok balik. Ihda asyrata. Yang ni dia ahada asyara. Ahada asyara taliban. Tetapi bila mana kita nak kira untuk perempuan, maka dia akan jadi ihda asyrata talibatan. Okey, tengok nombor 2. Isna asyara taliban. Jadi dekat sini jadi isnata asyrata talibatan. Ini soal Ustaz. Naam. Ihda maksudnya 10 juga ya? Tak, ihda 1. Sorry 10 1 lah. Tetapi ihda ini dia digunakan untuk muannas. Okey. Kalau ahada 1 tapi digunakan untuk muzakkar. Sebab tu jadi ahada asyara taliban. Yang ni jadi ihda asyrata talibatan. Nampak tak beza dia Puan Nohayati? Okey. So maksudnya ini 11 murid perempuan ni. Bila 11 murid perempuan, maka dia akan jadi ihda asyrata sebab muannas. Tapi kalau pelajar lelaki taliban, ahada asyara taliban. Jadi muannas semuanya. Jadi muannas semuanya. Tapi nanti dia akan berbeza pada 13. Okey. Kalau yang 12 dia masih sama juga. Isnata asyrata talibatan. Isna asyara taliban. Tapi bila masuk 13, dia akan berubah salasa, dia akan jadi muzakkar. Kalau asyrata tetap muannas. Talibatan muannas. Okey, tapi kalau muzakkar dia jadi salasata. Salasata asyara taliban. Nampak tak? 13 dia bertukar. Dia tukar. Dia tukar salasa tu dia jadi muzakkar. Kalau dia muzakkar, salasa tu dia jadi muannas. Salasata asyara. Salasata asyara. Tapi yang ni salasa asyarata. Asyrata. Maksud ini kaedah dia lah. Maksudnya dia mengekalkan asyrata tapi salasa talibatan. Salasa talibatan. Nampak? Salasa talibatan. Dia tak ada salasata talibatan. Dia salasa talibatan. Jadi kalau yang depan je lah Ustaz ya. Kalau salasata taliban. Okey? Okey, yang ni bermula daripada 11 sampai 20. Maaf Ustaz, saya dah confused. Kalau dia banyak, kalau talibatan tu dia banyak jadi ta tu buka kan, bukan ta merbuka. Tak. Sebab hukum dia tak sama. Dia tak akan jadi talibat tak. Tak tentu dia kekal. Dia kekal mufrad. Mufrad. Okey. Dia tak sama juga macam khamsata asyara qalaman. Dia tak akan jadi aqlaman. Yang bezanya cuma bilangan saja Ustaz kan? Bilangan tu saja. Asyrata tu kekal sama. Kekal kan? Cuma salasa. Itu untuk 3 sampai 9. Tapi 1, 2 dia kekal macam perempuan. Ya. Ihda asyrata talibatan, ahada asyara taliban, isnata asyrata talibatan, isna asyara taliban. Tapi bila 13 dia akan jadi salasa asyrata talibatan, salasata asyara taliban. Nampak tak? Yang beza dia dekat sini. Dekat ni 3 sampai 9. Okey. Boleh tak Haji Wan baca daripada 11 sampai 20? Untuk muannas. Untuk muannas? Muka surat 42. Ya. Untuk muannas. Yang nombor 11. Ihda asyarata talibatan. Okey. Isnata asyarata talibatan. Barakallahu fiik. Sambung. Salasa asyarata talibatan. Sita asyarata talibatan.
bawah tu dia ada lagi kalau tengok. Okey, ambil ikut tu sudah arba'ah. Mana dah? Bawah dia sambung sebelah. Dia macam tu. Arba'a asyrata talibatan. Okey. Khamsa. Okey, naik atas nombor 16. Okey, sitat Asyrata talibatan. barakallahu fi. Kemudian Sab'a asyrata talibatan. Samani asyrata talibatan. Kemudian 19 Tis'a asyrata talibatan. barakallahu fi. Dan akhir Ishruna talibatan. Okey, ishruna dia tidak ada beza antara taliban dengan talibatan. Kalau taliban ishruna taliban, kalau talibatan ishruna talibatan. Macam mana? Kalau ishruna 20 dia tak ada beza. Maksudnya kalau lelaki pun ishruna, perempuan pun ishruna. Dia tak adalah ishruna talibat ke, tak ada. Dia tetap ishruna talibatan, ishruna taliban. Okey, boleh? Alfi soal. Ustaz, untuk muzakkar, untuk isnata, apa jadi dia? Ya. Untuk 12 apa jadi dia? Isna asyara. Isna tadi hilang ya? Isna asyara taliban kalau muzakkar. Maksudnya tak ada ta lah. Tak ada. Isnata untuk perempuan. Confused lah Ustaz. Saya confused kalau nama-nama ni memang saya confused. Dia memang nanti belum masuk lagi yang lain. Dia memang dia ada satu bab dalam nahu dia panggil adat wal ma'dud. Adat wal ma'dud ni memang kita kena ingat formula dia lah. Dia akan berubah kalau muzakkar macam mana. Dia panggil adat wal ma'dud dalam bab nahu. Tapi yang ni sebab kita baca daripada awal, jadi benda ni nak tak nak memang kita kena fokus dan kita kena tengok apa dia punya isim. Kalau dia punya ma'dud tu muzakkar, maka kita kena guna kaedah kena ada satu contoh dalam kepala. Contohnya ambil taliban. Isna asyrata talibatan. Isna asyara taliban. Jadi kat situ kita boleh nampak lah kan. Kalau salah satu asyara taliban. Salasa asyrata talibatan. Kena ada hafal dia punya yang tu, baru kita akan nampak kaedah dia. Boleh? Okey. Kemudian yang ni boleh faham Tom? Alfi soal? InsyaAllah. Fahimlah. Okey. Okey, kemudian kita tengok yang seterusnya muka surat 44. 44 kita tengok latihan yang atas sekali, 14. Okey. Yang ni dia ada perbezaan antara muzakkar dan muannas pada jau'an. Apa makna jau'an? Ma makna jau'an? Lapar. Okey, kalau jau'an maksudnya lapar. Kalau jamak kepada jau'an jia'un. Jia'un. Dan kalau seorang yang perempuan yang lapar, dia tak sebut jau'an, dia sebut jau'a. Jau'a. Yang ni atas semua wazan yang adalah, kalau atas semua macam contohnya dekat sini atsyan. Atsyan, apa maksud atsyan? Dahaga. Okey. Kalau dahaga, tuan-tuan tengok kalau dahaga, okey. Dia kita kena pegang dia punya kaedah. Okey, kalau jau'an muannas dia jau'a, dia punya jamak dia jia'. Okey. Kalau atsyan, okey, dia punya muannas dia jadi apa? Atsya. Atsya. Ain, ta, shin, ya tak ada titik tu. Atsya. Kalau ia muzakkar kan? Kalau jamak jadi muzakkar muannas tukar. jadi apa? Itash. Itash.
Ain, ta alif, Jauh lagi. shin. Itashun, 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 itash. Itash ni untuk jamak, sama ada lelaki ataupun perempuan. Itu. Itashun, ain, Oh, Ta ta alif, shin. Shinun. shin, shin. Dia tak ada nun. Shin, dhammatain. Shin baris atas. Itashun. Itashun, bila sebut itashun, kita tahu itu adalah jamak kepada atsyan. Apa maksud atsyan? Atsyan ni dahaga. Okey, sekali lagi saya sebut kalau Dahaga. muzakkar, muzakkar atsyan, muannas atsya, kalau jamak jadi itash. Etash. Okey, kemudian yang seterusnya syab'an. Syab'an, ana syab'an. Syab'an maksudnya kenyang. Kenyang. Okey. Bila kenyang, kalau Fatimah dia akan jadi apa? Syab'an. Syab'an. Okey, kalau ramai dia akan jadi shiba'. Shiba'. Shin, ba, alif, ain. Boleh? Boleh. Sekali lagi, kalau muzakkar syab'an. Kalau muannas jadi syab'an. Syab'an. Shin, ba, ain, ya tak ada titik. Syab'an. Kalau jamak dia akan jadi shiba'. Shiba'un. Shiba'un. Untuk muannas atau muzakkar Ustaz? Shiba'un untuk jamak. Jamak dua-dua. Dua-dua sama. Okey. Tengok di kat atas tu at-tullab jia'un, at-talibatu jia'un. Maksudnya kalau at-tullab shiba'un, kalau at-talibatu dia jadi shiba'un juga. Okey. Kemudian yang ketiga al-mudarrisu ghadban. Ma mana ghadban? Marah. Ghadban maksudnya marah. 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 Okey, kalau mudarris ataupun huwa ghadban, Ghadba. kalau hiya jadi ghadba. Ghadba. Mim, dad, ba, ya tak ada titik. Ghadba. Oh, ghadba lah kata. Ghadba. Okey, kalau jamak jadi ghidab. Ghidabun. Ghidabun. Ghin, dad, alif, ba. Ghin baris bawah, dad di atas, alif, ba baris depan. Ridabun saya. Bukan ghidabun. Dia jadi ghidabun. Betul. Ghidabun. Ghidabun. Nombor tani kan rumah saja. Tak, dommatain. Dia kalau ghadbanu baru baris satu sebab dia mamnu minas sarf. Tapi kalau dia jadi jamak, dia jadi ghidabun. Okey. Berbeza dengan kaslan. Okey, kaslan dia akan jadi kasla. Sama je. Sama je kaedah dia. Kaslan maksudnya malas. Malas. Okey. Okey. Dia punya muannas jadi kasla. Kalau jamak dia kusala. Dia tak jadi kisalun tak. Yang ni yang saya kata beza dia. Kalau kasla jadi kaslanun jadi kusala. Wahum kusala dalam Al-Quran kan. Sifat orang munafik kusala iaitu mereka ni sangat malas. Kusala. Kusala adalah untuk jamak muannas dan jamak muzakkar. Okey. Fahim tum? Fahim nak. Sekali lagi saya ulang untuk sifat-sifat ataupun keadaan-keadaan ni. Jau'an maksudnya lapar. Kalau muannas jau'a. Kalau jamak jia'. Okey. Kalau atsyan, atsyan maksudnya dahaga. Kalau muannas jadi atsya. Kalau jamak jadi itash.
Kalau syab'an, syab'an kenyang jadi syab'ah. Kemudian kalau Ejaan Ustaz jenis shin, ba, ain, ya tak ada titik. Shin, sekejap Shin, ba, ain tak ada titik. Ya tak ada titik. Sekejap. Nampak dah. Sekejap Kecil. Kejap saya buka Word sekejap. Okey. Jadi syab'ah. Okey, sekejap. Saya tutup yang ni kejap Okey, saya share ni sekejap. Okey, dia jadi yang pertama pergi ke tengah, di bawah-bawah. Okey. Jau'ah. Jadi jauh Ain ya tak titik. Keluar tak? Ada tak? Ada. Okey, kalau jauh okey, kemudian jia' dia jadi jia'un. Okey. Jia'un. Okey, kalau atsyan dia jadi atsya. Atsya. Toshin ya tak ada titik. Okey, atsya jadi itosh. To alif shin. Okey. Kemudian syab'an jadi syab'ah. Syab'ah. Okey, jadi kalau jamak jadi shiba'un. Okey. Kemudian ghadban jadi ghadbah. Ridabun. Jadi ghidab. Okey. Kasla jadi kaslanun jadi kasla dan dia jadi berbeza, dia jadi kusala. Okey. Dapat? Jamaah. Alhamdulillah. Okey. Masuk yang ni jau'ah. Kalau contohnya kalau Puan Fakhriah nak kata saya lapar, tak boleh guna ana jau'an. Salah. Kena sebut ana jau'ah. Sebab muannas. Kalau saya betul, kalau saya yang sebut, Haji Wan yang sebut Ana jau'an. Ana jau'an. Okey, betul. Tapi kalau Puan Haja Mazlina kena sebut ana jau'ah. Ana ghadban, saya marah. Tapi kalau Hajah Mazlina nak sebut saya marah, kena ana ghadbah. Tak boleh ghadban sebab ghadban untuk muzakkar, ghadba untuk muannas. Okey, kalau saya kata saya malas, ana kaslan. Malas sangat kan? Okey, kalau Puan Mazlina nak kena saya malas nak masak, kena sebut ana kasla. Maksudnya tak boleh sebut kaslan sebab kaslan itu adalah untuk penggunaan muzakkar. Fahim tum? Fahim. Hal fi soal, ada sebarang soalan setakat ni? Bila tak nak masak saya jadi ghadban saya. Bila tak nak masak jadi ghadban lah. Lapar. Ataupun bila tak nak masak jadi jau'an. Saya lapar lah. Kan? Okey. Okey, itu enam. Pada keseluruhannya kalau ada alif maksurah tu boleh dianggap sebagai muannas Boleh lah. Boleh. Untuk sifat tu maksudnya dalam keadaan sifat keadaan-keadaan ni alif maksurah tu kita boleh kata untuk penggunaan muannas lah. Pada hal ini je, tak boleh nak kata pada tempat-tempat yang lain. Dia ada kaedah-kaedah dia lah. Boleh Okey, kemudian kita tengok yang nombor 15. Okey, kan kita selalu tanya hari tu, Ustaz, kenapa limaza dia panggil lima je? Kan? Okey. Dalam bahasa Arab, lima bermaksud juga dengan limaza. Kalau kita tengok lima kharajta, maksudnya limaza kharajta. Okey. Maksudnya boleh untuk kita kata limaza ataupun lima. Kedua-duanya bermaksud kenapa. Lima ataupun limaza penggunaannya adalah bermaksud kenapa. Maksudnya boleh
kita nak guna lima ataupun boleh kita nak guna lima za. Okey, contoh dekat sini dia bagi lima kharajta minal fasli. Kenapa kamu keluar daripada kelas? Ataupun boleh kita nak tanya lima za kharajta minal fasli. Kedua-duanya adalah bermaksud membawa maksud yang sama. Lima kharajta minal fasli. Lima za kharajta minal fasli. Okey. Kalau kita tengok yang dekat tepi ni, dia tulis kharajta minal fasli. Naam. Lima. Lima juga maksud kenapa. Lima lain macam Ustaz. Lima. Lima. Kharajta minal fasli. Adakah kamu keluar daripada kelas? Ya. Lima. Lima ni kenapa? Kadang selalu kena marah dengan Syekh kan. Syekh ni bila pelajar suka duduk, pelajar lelaki ni dia suka duduk kat luar. Cikgu tak ada, dia suka duduk kat luar. Duduk dekat koridor tu. Cikgu tak ada, duduk kat situ kan. Okey, bila mudaris masuk dia akan lima. Maksudnya kharajta minal fasli, kamu keluar daripada kelas. Ya. Lima. Kenapa? Kenapa kalau tanya adakah kamu masak? Adakah kamu dah masak? Dia kata belum. Lima. Kenapa tak masak? Lima. Lima ni maksudnya kenapa? Okey. Ini soal Ustaz. Lima untuk muannas sajalah ke? Dia tanya. Boleh je. Kedua-dua. Lima ni maksudnya dalam maksud dia kata kat sini. Contoh dekat bawah. Lima darabta hadzal walad. Kenapa kamu pukul budak lelaki ini? Darabta hadzal walad. Adakah kamu pukul budak lelaki ini? Naam, kata dia. Dia jawab, ya. Lima. Kenapa? Maksudnya kenapa boleh jadi limaza, boleh jadi lima, boleh jadi lima. Tapi lima ni maksudnya kita nak tanya kenapa? Kenapa maksudnya ada seruan lah. Dalam pertanyaan tu ada seruan. Lima. Kenapa kau pukul dia? Lima. Lima maksudnya. Tak maknanya ha tak hujung tu bukan. Ha ni dia zaidah. Tak, dia sekadar tambahan. Dia tidak ada membawa maksud muzakkar ataupun muannas. Lima ni ha tu maksudnya ha zaidah. Ha yang ditambah sekadar untuk menyatakan macam kenapa, macam nak tahu kan. Boleh je kalau lima ni macam tegaslah sikit. Kalau naam lima za macam nampak macam tak nak marah je kan. Kenapa kamu pukul budak ni? Adakah kamu pukul budak ni? Ya. Lima za tanya kenapa, nampak lembut. Tapi kalau lima macam keadaan marah. Kenapa? Kan? Siapa pukul adik ni? Kenapa pukul? Kenapa? Maksudnya kalau Arab tu dia dengan lima. Lima ni kita nampaklah dia bertanya tu dalam keadaan yang tegas. Kenapa? Faham tu? Faham lah. Alfi soal, ada soalan? Alfi soal. Tak ada. Okey. Ustaz, ha tu ha sakti boleh eh? Ha sakti. Ha saktah. Maksudnya sakta dia senyap. Dia ha yang berbaris mati. Maksudnya dia tak ada baris, dia tak ada hahu, tak ada, dia tetap limah, maksudnya dengan sukun. Okey. Okey, kemudian kita masuk ke yang ke-16, latihan yang 16. Ini penting untuk tuan-tuan dan puan-puan mengetahui dalam bahasa Arab. Nanti kita akan belajar nahwu, tuan-tuan dan puan-puan akan belajar i'rab. I'rab ni macam mana kita nak tahu baris. Okey. Bila baris, ini antara benda ataupun perkataan yang tuan-tuan dan puan-puan akan selalu jumpa nanti kalau tuan-tuan dan puan-puan akan mula belajar i'rab. I'rab ni kita nak tahu satu persatu. Kenapa dibariskan hadapan? Kenapa dibariskan di bawah? Okey. Okey, yang pertama kalimah marfu'u. Al-marfu'u maksudnya adalah baris hadapan. Kitabun. Kalau saya tanya kitabun, apa baris dia? Al-marfu'. Marfu' maksudnya baris depan. Okey. Kemudian yang kedua al-majruru. Al-majruru adalah baris bawah. Sebab tu kita sebut hafujar. Ingat tak hafujar? Bila ada hafujar, dia mesti majrur. Sebab dia datang hafujar, selepas tu dia mesti baris bawah. Ustaz tu kan? Ya? Bawah. Harfujar mesti baris bawah. Jadi disebut sebagai al-majrur. Setiap perkataan yang ada baris bawah, kitabin kan? Kitabin
kitabi ataupun fil maktabi. Okey, al-maktabi al-majrur. Maksudnya baris bawah. Kemudian dia ada kalimah nama dia al-mansub. Al-mansub maksudnya adalah baris atas. Baris atas seperti mana yang kita bagi tahu tadi. Setiap maf'ulun bih mesti mansub. Ingat tak? Maf'ulun bih mesti mansub. Setiap fa'il mesti marfu'. Ingat tak? Fa'il mesti marfu'. Contohnya, kalau kita ada fa'il, kemudian ada fa'il. Fa'il ni pelaku. Pelaku dia tak akan jadi baris atas. Pelaku mesti baris hadapan. Bila baris hadapan, dia panggil sebagai marfu'. Kemudian kita dah belajar dulu. Fa'il, fa'il, maf'ulun bih. Maf'ulun bih mesti mansub. Itu yang jadi ara'aita yang Muhammadan. Ara'aita Zainaba. Kenapa? Zainab ni baris apa? Mansub. Kenapa mansub? Sebab dia maf'ulun bih. Kemudian majrur. Majrur sama ada mudhaf, mudhafun ilaih. Ingat? Kan? Kita dah belajar mudhafun ilaih dia mesti baris bawah. Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Muhammadin baris apa? Majrur. Okey. Kemudian kalau kita dah belajar juga sebelum ni. Zahabtu ilal madrasati. Saya pergi ke sekolah. Al madrasati baris apa? Majrur. Majrur. Tapi dah baris bawah. Selepas ni kena sebut majrur lah. Dah tahu dah. Kalau baris atas marfu', baris bawah majrur, baris atas mansub. Boleh? Nah, insya-Allah Ustaz. Baris depan ke marfu'? Marfu' baris depan. Okey. Dia sama ada baris depan satu ataupun baris depan dhammatain, tanwin. Yang ada macam waw kecil tu tetap dipanggil marfu'. Kalau baris tu berada dekat bawah, kitabin, kitabi dia panggil majrur. Mansub kitaban ataupun kitabah. Dia akan disebut sebagai mansub. Okey, ini antara benda yang kita dah belajar dah sebelum ni. Kan saya dah bagi tahu kalau jar wa majrur, ada harfu jar dia mesti majrur. Kasrah baris bawah. Tapi dalam kaedah ni dia panggil sebagai majrur. Kemudian yang seterusnya, yang terakhir, nombor 17. Okey, yang ni adalah kalimah hati. Hati. Hati ni maksudnya apa? Bagi. Bagi. Datangkan. Bagi. Kan, hati misal. Hati untuk muzakkar, hati untuk muannas, hatu untuk jamak muzakkar, hatina untuk jamak muannas. Ulang Ustaz. Hati maksudnya hati ni datangkan ataupun bagi. Kalau saya nak minta dengan Haji Wan, contohnya Haji Wan ada saya nak minta pen. Hati ni kolam, hati ni kolam, bagi saya pen ataupun hati ni kolam. Hati ni kolam. Hati ni kolam maksudnya bagi saya pen. Hati misal ataupun datangkan contoh. Tapi kalau perempuan bercakap dengan perempuan, hati ada ya, huwa hati, hiya hati, hum hatu. Kalau hunna hatina. Okey. Boleh? InsyaAllah Ustaz. Sekali lagi, hati maksudnya datangkan, bagi, beri ataupun hati ya Ahmad, bagi wahai Ahmad. Hati ya Su'ad, bagi wahai Su'ad. Hati dia adalah fi'il amar. Fi'il amar ataupun dia maksud arahan. Hati datangkan, bagi. Hatu burhanakum, kan dalam Quran dia ada katakan Allah, hatu burhanakum, datangkan kepada kami burhan ataupun dalil-dalil bukti. Hatu burhanakum. Hati, 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 hatu untuk jamak, hatina
untuk jamak muannas, untuk jamak muannas lah. Okey. Kemudian Ustaz cakap ini semua fi'il amar Ustaz ya? dia semua fi'il amar. Dia tak boleh, dia bukan fi'il madhi, dia fi'il amar. Bila hati ni dia masuk perintah. Kena datangkan. Kan kita kata bagi aku. Bagi aku. Maksudnya dia berbentuk suruhan. Hatu burhanakum. Hati burhanakum. Maksudnya datangkan ni. Okey. Ada soalan setakat ni? Setakat apa yang kita ambil? Okey, yang ni dia tak ada apa. Saya tak pasti kenapa kat sini dia minta tuan-tuan dan puan-puan tulis kalau rajin 5 ayat daripada awal surah Rahman, surah Hadid dan surah An-Naba. Kemudian ini antara kalimah-kalimah baru yang adalah. Okey. Okey, boleh? Kalau tak ada, kita boleh pergi kepada... Tanya satu ya, Ustaz. Naam, silakan. Yang tu hati tu, apa dia punya tajuk dia tu? Apa maksud title fi'il amar hati hatta? Dia macam kita nak kata, macam kita nak minta sesuatu. Apa yang saya nak cakap? Dia fi'il Amar. Fi'il amar. Perintah, suruhan. Tak, dia cakap kat atas tu tak ma'ili tu apa maksud dia? Oh, yang tu soalan dia suruh kita tengok, bukan dia bagi tajuk yang dia. Yang tu bukan tajuk, yang tu dia kata ta'ammul. Ta'ammul ni perhatikan. Maksudnya perhatikan kalau hati untuk lelaki, hati untuk perempuan, kalau hatu untuk jamak, ta'ammul. Kan? Yang tu maksudnya arahan. Ustaz nak tanya sikit je Ustaz. Macam biasanya fi'il amar tu macam ada hamzah wasal kan. Tapi banyak juga ayat kalimah yang tidak ada hamzah wasal ya. Ada contohnya macam tidur. Dia tengok kepada perbuatan macam mana apa dia ada keadaan kalaulah fi'il tu dia bermula dengan alif waw ya, dia mungkin tak ada dekat situ hamzah. Contohnya macam macam akala kan, akala makan. Dia tak akan jadi akul, dia akan jadi kul. Contohnya nama. Nam. Dia bila ada dia dekat situ dia adalah kalau kita belajar nahwu dia ada fi'il naqis, fi'il apa, fi'il yang kalau ada pada dia huruf waw ya, alif waw ya pada tu dia mungkin akan berubah benda tu. Barakallah. Ada lagi soalan yang lain? Mafi soalan. Tak ada kan? Mafi soalan. Kalau tak ada soalan, kita boleh pergi kepada hiwar yang ada dan kita akan berhenti dekat hiwar lah. Kemudian insya-Allah minggu depan baru kita akan pergi kepada latihan-latihan yang ada. Boleh Kita hari ni kita minta ajiwan dengan zaujah lah, berpasangan. Yang pertama untuk baca hiwar yang ada pada hari ni insya-Allah. Muka surat hiwar yang mula dengan nombor Ad-Darsul Sadis. Saya minta maaf kurang sihat malam ni lah baru mula untuk kelas. Kalau sebelum ni memang cuti seminggu. Saya sakit tekak, batuk, semua kelas-kelas saya tangguh. Tadi tengok pagi tadi rasa macam nak tangguh juga, tapi tengok malam ni okey sebab tadi pergi berbekam. Petang tadi bekam dulu apa semua okey pula. Malam ni nampak okey, alhamdulillah boleh terus kelas lah. Kalau tak tadi memang minta juga tangguh. Seminggu jugalah tak ada kelas, semua kelas tak pergi ke mana, duduk rumah je. Okey, boleh Ajiwan dengan Hajah Mazlina, Al-Um, Hajah Mazlina, Said, Ajiwan. Tafadhal. Ustaz jadi tayang hayat ya. Masya-Allah. Mata raja'ta minal madrasati ya bunay. Jadi anak mak pula dah. Raja'tu qabla nisfi sa'ati. Aina ukhtuka? Aina ukhtuka? Okey. Aina ukhtuki Maryamu? Ama raja'at. Ukhtuki Maryam. Sa'id, aina ukhtuka?
Aina ukhtuka Maryam. Amma raja'at, dia seolah dia tanya mana kakak kamu kakak kamu Maryam. Yang bernama Maryam tu. Dia yang bernama Maryam. Aina ukhtuka Maryamu ma raja'at. La adri. Ana ma ra'aituha. Madza qara'ta al-yawma? Qara'ta al-yawma. Kalau saya jadi apa? Ana qara'tu. Okey, jadi qara'tu. Qara'tu al-yawma darsan jadidan fil fikhi. Fahimtuhu. Na'am. Fahim. Jap, Puan Haja Mazlina. Fahimtahu. Okey, barakallahu fiik. Sebab anta sedang bercakap dengan Said. Betul. Fahimtahu. Okey. Naam. Fahimtahu jiddan. Bila saya jawab fahimtuhu jiddan. Jayyidan. Okey. Ma qara'ta al-Qur'ana al-yawma? Bala. Qara'tu suratul Rahman. Kalau maf'ulun bih mesti apa? Suratul Rahman. Rahmani. Suratul Rahmani wa hafiztuha. Sama fafariha bil madrasi mudarris. Fafariha bil mudarrisu kathiran. Wa qala innaka ahsana talibun fil fasli. Masya Allah. Zadakallahu ilma ya bunay. Innaka aghasalti kumsoni ya ummi. Kumsoni ya ummi. Naam. Ghasaltuha wa kawaituha. Khudh hadha al-qamisa. Hati zaka ya ummi. Hati zaka ya ummi. Zaka ajmalu min hadha. Barakallahu fiik. Sambung lagi. Bagi Cikgu Fatimah pula. Okey, kita sambung Puan Mainun dengan Puan Juli. Dia kata tengah-tengah sembang ni tadkhulu Maryam. Maryam masuk. Jadi tadi Maryam dengan Said. Tadi Said dengan Ummi dia. Sekarang ni Maryam pula dengan mak. Okey, Puan Mainun jadi Maryam, Puan Juli jadi Assalamualaikum. Kaifa haluki ya ummi? Wa kaifa haluki? Kaifa haluka ya akhi? Waalaikumsalam. Ahlan ya binti. Mata kharajti min al-madrasati? Kharajtu ba'da salatil zuhur. Itu Maryam. Sorry. Afwan. Kharajtu ba'da salati zuhri. Aina zamilatuki ya Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu? Ana ma ra'aituhunna ba'da salati. Ya binti, akhuki hafidha suratal rahmani. Ayu surati hafizati anti? Hafizti.
Ayu suratin hafizti anti? Hayyi surat. Ayya suratin hafizti anti? Ana hafiztu surat al-hadidi wahya atwalu wahya atwalu minas suratir rahmani. Sambung terus. Wa kadzalika. Ada lagi. Wa kadzalika hafizti sita asyarata ayatan minas Wa surat. kadzalika hafiztu. Hafiztu. Kan tanya orang tu. Wa kadzalika hafiztu sita asyrata ayatan min suratin nabai. Masya Allah. Innaka talibatun. Innaki, Masya Allah, innaki talibatun mujtahidatun. Ana masruratun biki. Azhabti ilal maktabati al-yawma? Naam, zahabtu. Madza qara'ti hunaka? Qara'tu majallatan min Pakistana ismuha al-Islami. Al-Islamu. Abil lughatil al-arabiyyati hiya? La, hiya bil lughatil ingliziyah. Azhabti ila al-mudirati? Ada lagi ya? Badrat. La, ya ma ja'at yaum. Limahu. Limah. Dia bukan limahu. Limah. Azunnu annaha zahabtu ila Makkah. Annaha zahabti. Dia cerita annahu mudarrisah. Mudirah dia jadi apa? Hiya. Zahabti, zahabat. Annahu azunnu. Azunnu annaha zahabat ila Makkah. Asyaribati syaya. Ma syaribtu. Lil qadimati. Hati syaya ya Laila. Wahati qit'ata khubzin aidan ya Laili. Ana jau'a. Nampak tak? Kenapa dia sebut jau'a? Sebab apa? Sebab kita Maryam yang bercakap, jadi jauh. Okey, jadi alhamdulillah kita dah baca. Kita cuba tengok maknanya daripada atas dan kita akan berhentikan dekat sinilah. Okey, yang pertama kita tengok perbualan ni antara perbualan antara Said dengan mak dia. Okey. Ya. Adar susadis. Okey. Yang pertama mata raja'ta minal madrasati ya bunayya? Bila kamu pulang? Mata raja'ta kamu. Bila kamu pulang daripada sekolah wahai anakku? Ya bunayya maksudnya anakku. Ya bunayya ataupun ya waladi, sama juga. Kalau abu kan, abu jadi abu ya. Ya bunayya maksudnya anakku. Sa'id, raja'tu qabla nisfi sa'atin. Saya pulang maksudnya lebih kurang setengah jam sebelum. Qabla sebelum, nisfu tu setengah, sa'atin jam. Maksudnya saya dah pulang setengah jam yang lalu, setengah jam yang lalu. Aina ukhtuka Maryam? Di mana kakak kamu Maryam? Ama raja'at? Adakah dia belum balik? Ama raja'at. Kenapa raja'at? Sebab Maryam. Sa'id jawab la adri. La adri maksudnya saya tak tahu. Saya tidak tahu. Maksudnya boleh kita nak jawab la adri. Saya tak tahu. Ana la adri. Ataupun ana la adri. Ana ma ra'aitu, saya tidak melihatnya. Nampaknya tu kembali kepada siapa? Maryam. Yang kita belajar tu kan, ra'aituha.
Ana ma ra'aituha. Ha ni kembali kepada Maryam. Kemudian ibu dia bertanya, "Madza qara'tal yauma?" Apa yang kamu baca hari ini? Okey, madza qara'ta al-yauma? Apa yang kamu baca pada hari ini? Qara'tul yauma, saya telah membaca hari ini darsan, pembelajaran yang baru dalam bidang fiqh, dalam ilmu fiqh. Darsan jadidan. Darsan dia jadi apa? Darsan maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Ahsanti. Qara'tu darsan jadidan. Jadidan jadi apa? Sifat. Sifat. Masya Allah. Barakallahu fiqh. Mumtazah. Tu dah hebat dah, Masya Allah. Sekarang kalau ngaji pondok, dia tanya gitu dah dapat jawab. Tu kira Alhamdulillah lah tu. Dah boleh tahu, dah boleh beza. Okey. Fil fiqhi. Dalam bidang fiqah. Afahim tahu. Adakah kamu faham? Afahim tahu. Mak dia tanya, afahim tahu. Hu kembali kepada apa? Ilmu fiqh tu. Darsan jadidan. Barakallahu fiik. Afahim tahu. Adakah kamu faham? Tu adakah? Dia harfu apa ni? Soal ataupun dia panggil istifham. Huruf istifham. Afahim tahu. Adakah kamu faham? Naam. Jawab Said. Ya. Fahim tuhu jaidan. Saya fahamnya dengan baik. Ama qara'tal Quran al-yaum? Adakah kamu baca? Adakah kamu baca Quran? Adakah kamu tak baca? Ama qara'tal Quran al-yaum? Macam seolah-olah mak dia kata, adakah tidak kamu membaca Quran hari ini? Al-yauma. Ama qara'tal Quran al-yauma? Bala. Bahkan, mak saya baca. Kan? Dia maksudnya dia tak kata na'am. Kalau na'am dia tak baca lah. Tapi dia kata, bala. Saya baca. Bahkan, qara'tu, saya baca surat Ar-Rahman. Saya baca surah Rahman dan saya telah menghafalnya. Kenapa dekat sini ha? Wa hafiztuha. Ha kembali kepada apa? Surah tu adalah tamarbutah. Fahim tu, masya-Allah, barakallahu fi. Dia muannas. Rahmani ke Rahman? Rahmani. Sebab dia jadi mudhafun ilaih. Okey. Fafariha biyal mudarrisu. Dan mudaris, cikgu suka sangat hari ni. Gembira. Fariha, gembira. Cikgu suka. Cikgu gembira sangat sebab saya dapat hafal ni. Fafariha biyal mudarrisu kathiran. Dan saya telah gembirakan ataupun guru gembiralah dekat saya. Waqala, dan dia kata innaka ahsana talibun fil fasli. Kerana cikgu cakap sesungguhnya kamu adalah pelajar yang paling baik ataupun pelajar yang cemerlang. Ahsanu talibun. Talibin. Ahsanu talibin. Pelajar yang baik di dalam kelas. Kan? Ustaz, ahsanu talibin ke ahsanu talibin kan? Sebab kita belajar sebelum ni atwalu talibin. Maksudnya maksudnya dia jadi mudhafun ilaih, pelajar yang paling baik. Ingat tak kalau macam tu? Cuba tengok balik muka surat. Supaya kita boleh ulang balik tengok sambil-sambil tu. Ya. Kita dah ambil ahsanu tu khabar hina sebagai marfu. Innaka ahsanu, tidak dia tengok ya. Innaka ahsanu khabar inna. Ya. Mansub. Ana marfu. Kemudian kita ada ambil yang sebelum ni, kalau tuan-tuan dah boleh tengok. Okey. Asgharu talibatin. Tengok muka surat 21. Ulang balik. Bila ada isim tafdhil, Muhammadun talibun hasanun. Muhammadun ahsanu talibin. Ahsanu, ya. Jadi dia jadi ahsanu talibin fil fasli. Innaka ahsanu talibin fil fasli. Kemudian mak dia kata masya Allah. Kan? Yang ni benda yang perlu kita selalu sebutlah. Macam saya kata al-ainul haq, bila ada orang puji maka kita sebut masya Allah. Zadakallahu ilman ya bunayya. Moga Allah menambahkan kamu ilmu wahai anakku. Ini pun satu doa boleh.
Kalau kita nak seru sebut zadakallahu ilman. Zadakallahu ilman. Ini antara doa yang biasalah disebut oleh guru-guru. Kalau kita dapat jawab baik, dia akan tulis zadakallahu ilman ya bunayya ataupun barakallahu fika ya bunayya pun boleh, tak jadi masalah. Kemudian Said tanya mak dia, aghasalti qumsani ya ummi, adakah kamu dah basuh kemeja-kemeja? Qumsan jamak kepada qamis. Ni tu saya lah kan, ya tu. Adakah kamu dah basuh kemeja-kemeja saya wahai mak, wahai ibu? Naam. Qasal tuha. Kenapa dia kembali kepada ha? Sebab dia jamak taksir. Kan bila jamak kita kembalikan dia kepada muannas. Wa kawai tuha. Ma makna kawai? Kawa ni maksudnya gosok, iron. Naam, saya dah basuh dan saya juga dah gosok. Khus. Khus ini yang Puan Hajar Mazlina tanya, dia adalah fi'il amar kepada akhaza. Akhaza ambil. Jadi bila ada tamak kan, bila fi'il tu dia ada huruf mad, alif, akhaza, dia jadi khus. Khus hadzal qamisa. Ambil ni kemeja ini. Sebab tu qamisa, sebab dia jadi maf'ulun bih. Hati zaka ya ummi, hati, nampak tak? Bagi ataupun datangkan. Kenapa guna ti? Sebab dia bercakap dengan mak dia. Bila mak adalah muannas. Hati zaka, yang itu, ya ummi, zaka ajmalu min hadza. Dan ini adalah lebih cantik daripada yang ini. Itu lebih cantik daripada yang ini. Okey. Dia cakap apa yang cantik tu, Ustaz? Dia cakap apa yang cantik tu? Baju tu. Baju apa ni? Mak dia kata ambil lah kemeja ni. Kemeja yang mak dah gosok ni. Tapi dia kata tak nak. Saya datangkan yang tu. Sebab yang tu lebih cantik daripada yang satu lagi tu. Boleh faham? Ini boleh guna untuk apa-apa pun, Ustaz? Boleh. Kan contohnya kalau kita pergi kedai, beli kedai kain batik ke apa ke, orang tu bagi yang kain batik ni, saya tak nak. Saya kata hati zakaya, maksud ya khali, maksudnya bagi yang tu. Yang ni lebih cantik daripada yang ni. Kan kadang bila kita pilih-pilih tu dia bagi. Okey, boleh. Kalau kita cakap tentang kereta kan, tu untuk komis. Kalau kereta tu lebih cantik, kereta ini dia zaka aja apa? Dia tak boleh lah zakah. Dia dah kalau kan? Kita kena zakah, zalika, tilka. Tilka. Tilka ajmalu min hadhihi. Ustaz, apa beza zakah dengan zalika? Sama je. Kan kita dah ambil dia zakah ni, dia macam ringkasan kepada zalika. Sama juga macam limaza dengan lima. Dia ringkasan kepada ni. Dia tak ada beza, cuma dia boleh kita gunakan zakah ataupun zalika. Terima kasih, Ustaz. Barakallahu fiik. Kemudian tengah diorang sembang-sembang, tadkhulu Maryam. Maryam pun masuk. Alhamdulillah dia masuk dengan bagi salam. Selalu orang masuk tak bagi salam, ni masuk bagi salam kan. Assalamualaikum. Baru orang kata masuk bagi salam dulu. Sopan anak dia ni kan. Assalamualaikum. Tengok abang dengan mak dia tengah sembang, tanya khabar pula dulu. Arab ni memang suka tanya khabar. Kadang dekat rumah pun tanya apa khabar Umi, apa khabar kan. Padahal dah tengok dah memang akan banyak tanya khabar lah. Kaifa haluki ya ummi wa kaifa haluka ya akhi. Apa khabar kamu wahai mak, dan apa khabar kamu wahai abang. Waalaikumsalam. Ahlan ya binti. Binti ni anak perempuanku. Mata kharajti minal madrasah. Bila kamu keluar daripada sekolah? Kharajtu ba'da salati zuhri. Saya telah keluar selepas solat zuhur. Aina zamilatuki. Mana kawan-kawan kamu? Iaitu Aminah, Fatimah dan Su'aid. Su'aid ni nama perempuan. Arab suka letak nama Su'aid. Kemudian dia kata ana ma ra'aituhunna ba'da solat. Saya tak tampak pun mereka ni selepas daripada sembahyang. Okey. Umi dia nak cerita, dia kata ya binti, wahai anakku, akhuki, abang kamu telah menghafal hafizah suratul Rahman. Ayya suratin hafizti anti.
Abang dah hafal surah Rahman. Kamu surah apa yang kamu hafal? Ana hafiztu suratal Hadid. Dia kata saya abang hafal surah Rahman, saya hafal surah Hadid. Wahya atwalu min suratul Rahman. Dan surah Hadid ni lebih panjang daripada surah Rahman. Dan saya juga telah menghafal 16 ayat daripada surah An-Naba. Dia kata Masya Allah, innaki talibatun mujtahidatun. Sesungguhnya kamu ni betul-betullah seorang pelajar perempuan yang sangat bersungguh-sungguh. Ana masruratun biki. Saya ni gembiralah ada anak. Sejuk perut mak ada anak kan. Macam itulah ana masruratun. Saya gembiralah ada anak macam awak ni. Azhabti ilal maktabati al-yaum. Kemudian dia tanya, adakah kamu pergi ke library perpustakaan hari ini? Maryam jawab, na'am zahabtu. Saya pergi. Zahabtu. Maza qara'ti hunaka? Apa yang kamu baca di sana? Maza qara'ti hunaka? Qara'tu majallatan. Saya baca majalah daripada Pakistan. Majalah ni nama dia Al-Islam. Abil lughatil arabiyyati hiya, adakah dia dalam bahasa Arab? Tak, tetapi dia dalam bahasa Inggeris. Kemudian mak dia tanya, azhabti ilal mudirah, adakah kamu pergi jumpa dengan guru besar perempuan? La, hiya ma ja'at al-yaum. Siapa tahu macam mana nak baca ma ja'at al-yaum? Ma ja'at. Saya baca ma ja'atil yaum. Barakallahu fiik. Ya ma ja'atil yaum. Bila bertemu dua sukun, maka kita bariskan bawah yang pertama. Azhabti ilal mudirah, adakah kamu pergi kepada guru besar perempuan? La, saya tak pergi. Ma hiya ma ja'at al yaum, dia tak datang hari ini. Limah. Kenapa dia tak datang? Limah. Azunnu, saya rasa annaha zahabat ila Mekah. Saya rasa dia pergi ke Mekah. Kemudian mak dia tanya, asyarabti syai, adakah kamu minum air teh? La, ma syarabtu, saya tak minum. Ma syaribtu. Saya tak minum. Kemudian mak dia cakap dekat pembantu rumah dia, lil khadimah, hati syaya ya Laila. Bawa sini, bagi sini teh ni wahai Laila. Wahati qit'ata hubzin, dan bawa sini dan bagi sini qit'atan, maksudnya sepotong roti juga. Ya Laila, ana jau'a, saya lapar. Maksudnya Maryam kata saya lapar. Okay, jadi alhamdulillah kita dah baca dah perbualan yang ada pada hari ini. Ada soalan? Ya puan. Maryam tu yang page 25 page sebelah dia tu yang Maryam cakap qara'tu majalatan minal Pakistani ke Pakistana? Bukan Pakistani ya. Sebab dia mamnu minas sarf, antara nama-nama yang bukan Arab lah. Pakistana. Ada soalan? Ada soalan apa yang kita bincangkan hari ini, dan insya-Allah minggu depan kita akan pergi kepada latihan-latihan. Ya puan. Qara'tu yang belakang dia lagi yang Said bertanya tentang bala, qara'tu suratan atau suratal? Surata. Bukan tanwin bukan. Dia tak boleh sebab bila dia mudhafun ilaih dengan sendirinya tak boleh ada tanwin. Sebab bila dia mudhafun ilaih dengan sendiri, tanwin tu dia akan terbuang, dia akan letak satu baris sahaja. Okey, faham. Ada lagi soalan? Suratan. Fi soal. Ada? Ada satu tak? Ya silakan. Buku surat 37 tu. Umi dia cakap, ya binti akhuki hafizah surat tu ke surat surata, sebab dia jadi mudhafun dia jadi maf'ulun bih. Akhuki dia kan cakap sesungguhnya abang kamu hafizah telah menghafal surah. Hafal apa? Hafal surah.
Siapa yang hafal? Akhuk. Akhuk jadi fa'il, hafizah tu fa'il, surata adalah maf'ulun bih. Surat Ar-Rahman. Dalam masa yang sama dia adalah mudhafun ilaih. Hafizah surat Ar-Rahman. Ada lagi soalan? Okay, kalau tak ada, saya rasa sekadar itu untuk perjumpaan kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita. Jadi segala yang baik daripada Allah SWT dan segala yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok latihan-latihan yang ada. Dan insya-Allah minggu depan kita akan baca sekali lagi hiwar yang ada sekali lalu. Dan kita akan terus pergi kepada latihan-latihan yang ada. Jadi insya-Allah kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi insya-Allah kita akan jumpa minggu depan pada hari dan waktu yang sama. Boleh tengok dulu latihan yang ada, buat dulu. Nanti sama-sama kita akan tasahihkan, kita akan betulkan. Di sekadar itu, segala yang baik daripada Allah, segala yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Kita jumpa pada hari dan waktu yang sama pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafakallah Ustaz. Amin. Amin insya-Allah. Amin insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Ala khair Ustaz. Insya-Allah. Okey, jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih. Afwan barakallahu fiik. Allah barik fiikum.